Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita start belajar, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Semua sihat hari ni? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita masuk tajuk magnet, kita ulang kaji tajuk kelas hari Rabu. Kita belajar pasal kepentingan bahagian tumbuhan. Okey, apa dia bahagian tumbuhan? Kat pokok tu ada apa je? Ada daun, ada bunga. Lagi kita ada batang dan akar. Ingat, daun, bunga, batang dan akar. Ada 4 bahagian tumbuhan. Okay, kita nak tengok apa penting, kenapa pentingnya. Ada daun, dia buat apa? Akar ni buat apa? Batang buat apa? Bunga buat apa? Okay, kita ulang kaji balik. Kita jawab soalan. Kita jawab kuis. Okay, kita jawab kuis sama-sama. Okay, Maklimah tunjuk kuis ni. Kita jawab sama-sama ya. Okey. Kita jawab kuis ni. Kepentingan bahagian tumbuhan. Okey, sedia? Kita nak jawab kuis. Kita mula. Okey, ni bahagian tumbuhan kepentingan bahagian tumbuhan. Apa dia? Bahagian tumbuhan untuk membuat makanan. Apa dia yang buat makanan? Daun ke, akar, bunga atau batang? Kalau buat makanan, mestilah daun. Okey, dan yang kedua, bahagian pembiakan tumbuhan. Dia membiak. Bahagian yang mana? Dia bertukar menjadi buah dan biji benih. Yang mana yang bertukar menjadi buah dan biji benih? Antara akar, bunga dan batang. Bunga. Okey. Seterusnya, mengangkut makanan ke semua bahagian tumbuhan. Daun dah buat makanan. Lepas tu, diambil makanan yang dibuat oleh daun tu dibagi kepada semua bahagian. Dibagi pada batang, dibagi pada akar, bunga. Apa lagi? Semua satu pokok dibagikan. Apa dia? Pandai batang. Okey, dan yang terakhir, menyerap air dan nutrien daripada tanah dan menyokong tumbuhan. Okay, kalau dia menyokong tumbuhan tak nak bagi tumbang tu, mestilah akar. Okey, kita tengok. Betul ke tidak? Yes, semua betul. Okey. Ni tajuk kepentingan bahagian tumbuhan. Kita ulang kaji yang kelas hari Selasa. Okay, hari ni kita nak masuk tajuk pasal magnet. Jadi kita tengok satu video ni dulu. Okay, video pasal magnet. Kita nak tengok apa kegunaan. Yang pertama kita nak tengok apa kegunaan magnet dalam kehidupan seharian ni. Kat mana je kita jumpa magnet ni dalam kehidupan seharian. Okay, kita tengok video ni. Ada objek menarik saya, magnetlah namanya. M-A-G-N-E-T, 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 dan magnetlah namanya. Ada objek menarik saya, magnetlah namanya.
namanya. M-A-G-N-E-T, M-A-G-N-E-T, M-A-G-N-E-T. Carilah magnet di rumah. Magnet-magnet di merata tempat. Lekatkan nota pada peti sejuk. Pastikan penutupnya ditutup rapat. Jika anda perlu menutup pintu, magnet memegangnya dengan betul. Anda boleh menyematkan tanda nama pada kemeja anda, tetapi menggunakan magnet juga. Magnet ada di merata tempat. Tolong jangan terpedaya. Apabila anda ke sekolah hari ini dan menutup kotak pensel anda, ingat. Okey, magnet juga kita boleh jumpa pada kotak pensel. Siapa yang ada kotak pensel yang ada magnet dekat tu? Bila tutup dia pop. Tu magnet. Dia menutup. Dia tak nak bagi pensel yang awak simpan dalam tu terkeluar. Macam tadi, magnet tadi diguna untuk lekat dekat peti sejuk. Macam awak letak gambar apa? Ada gambar haiwan lah, ada gambar sayur lah, gambar awak lah. Lekat dekat peti sejuk. Lepas tu awak letak nota ataupun kertas. Pelekat, dia panggil pelekat nota punya juga. Tu pun disebabkan oleh magnet. Dia boleh melekat. Kalau tak ada magnet, tak bolehlah awak lekat nota ataupun letaklah benda cantik-cantik dekat peti ais. Okey. Lepas tu, ada juga tanda nama. Macam awak tengok tanda nama muallim, muklimah. Ada yang guna magnet. Dia tak guna yang pin. Okey. Dan menutup kotak pensel anda. Ingat, magnet yang menyebabkan ia ditutup. Supaya pensel anda kekal di dalamnya. Grammarly does more. Okey, tu pasal kegunaan seharian. Magnet dalam kehidupan seharian. Sekarang kita nak tengok apa dia jenis magnet. Okey. Kita tengok ni video satu lagi. Kita akan lihat 3 subtopik iaitu kegunaan magnet, bentuk magnet dan objek-objek yang tertarik kepada magnet. Tahukah kamu, magnet berguna dalam kehidupan seharian kita? Okey, ni antara kegunaan magnet. Tadi kita dah tengok video tadi, menutup rapat pintu peti sejuk. Kalau tak ada magnet nanti kat peti sejuk tu, tak bolehlah awak nak tutup. Nanti tak sejuk lah ya awak, tak sedap nak minum. Okey. Jadi pintu magnet tu ada pada untuk tutup pintu peti sejuk. Lepas tu menutup rapat kotak pensel. Macam kita tengok video yang start tadi. Dekat kotak pensel tu dia ada magnet. Sebab tu bunyi dia pop, tutup macam tu. Tak keluarlah pensel awak. Dan tanda nama melekat tanpa menggunakan pin. Tadi gambar tadi. Dan pemutar skru bermagnet memegang skru. Kalau pemutar skru yang ada magnet tu, bila awak letak skru, awak pusing ke atas. Skru tak jatuh. Kalau awak angkat pun skru tak jatuh. Dia melekat pada pemutar skru tu. Kegunaan magnet menutup rapat pintu peti sejuk. Magnet juga digunakan pada beg tangan, permainan catur, permainan dart dan pelekat nota bermagnet. Ini antara contoh lain ada pada beg tangan. Awak tengok beg tangan mak awak ada tak magnet bila dia tutup? Dia ada besi tu, ada logam macam magnet tu. Dia akan lekat. Supaya tak terkeluarlah barang yang mak awak letak barang dalam tu. Dan permainan catur. Ada permainan catur. Chess. Bawah tu ada jenis yang ada magnet. Lepas tu dia tak jatuh. Kalau ada sejenis kat sekolah tu tak ada magnet. Tapi ada permainan catur yang ada magnet. Okay, dan ni permainan dart. Permainan dart tu yang awak baling. Dia pun lekat. Dan pelekat nota bermagnet. Macam yang awak tengok dalam video yang sebelum tadi. Okey, sekarang kita nak tengok bentuk magnet. Ada berapa jenis bentuk magnet ni? Murid-murid, mari kita lihat bentuk magnet. Ini
Okey, ni yang pertama. Bentuk dia magnet bar. Bentuk magnet bar ni dia panjang. Lepas tu dia petak. Dia bentuk macam rectangle. Segi 4 tepat. Ni magnet bar. Segi 4 tepat. Ingat magnet bar. Yang pertama magnet bar. Yang kedua. Ini adalah magnet bar. Ini ialah magnet silinder. Yang kedua, magnet silinder. Okey, magnet silinder ni macam mana? Tengok gambar dia. Dia panjang, lepas tu dia bulat. Dia panjang dan bulat tu magnet silinder. Macam botol. Botol yang awak potong atas tu. Jadilah bulat macam tu. Okey. Ni magnet silinder. Tadi yang pertama, magnet bar. Bentuk dia rectangle. Segi 4 tepat. Dan kedua, magnet silinder bulat, panjang dan bulat. Okey, yang ketiga. Magnet. Ini ialah magnet ladam. Okey, yang ketiga ni magnet ladam. Okey, awak kena ingat bentuk magnet ladam ni macam bentuk U. Tapi dia tak sama. Dia serupa tapi tak sama. Okey, awak tengok depan dia ni. Okey, depan dia tu dia dekat. Jarak dia kecil je, sempit je. Dia tak sama macam huruf U. Ladam, ingat ladam. Bukan ladang. Ladam. Ladam. Depan dia tu sempit je jarak dia. Okey. Dan yang seterusnya yang keempat. Ini ialah magnet bentuk Ni magnet U. bentuk U. Awak tengok magnet bentuk U. Jarak dia antara kutub utara dengan kutub selatan. Dia jauh bentuk U, huruf U. Okay, kalau magnet ladam tadi, tengok depan dia kecil je. Ingat Ni kecil je depan dia. Sempit je jarak dia. Okay. Dan ni bentuk U, luas jarak dia. Okay, jangan tertukar. Ni magnet bentuk U. Okay, yang kelima. Ini ialah magnet butang. Magnet butang. Yang kelima, magnet butang. Magnet butang ni macam mana? Dia bulat. Lepas tu dia tak ada lubang. Dia bulat je. Macam butang baju awak. Tapi tak ada lubang macam betul-betul macam butang baju awak. Tapi dia bulat. Okey, ingat bulat tu magnet butang. Okey, macam tu. Kalau tadi silinder panjang dan bulat. Okey, dan magnet butang ni dia rendah tapi dia bulat. Dan yang terakhir. Dan ini ialah magnet cincin. Ni magnet cincin. Tengok magnet cincin. Bentuk dia macam butang tapi tak sama. Sebab magnet cincin dia ada lubang dekat tengah. Kalau magnet butang tadi, dia tak ada lubang dekat tengah. Magnet cincin ada lubang dekat tengah. Itulah 6 bentuk magnet. Yang pertama tadi, magnet bentuk magnet bar. Magnet bar ni panjang dan bentuk dia segi 4 tepat. Okey, yang kedua, magnet silinder. Dia panjang dan bulat. Ingat, magnet silinder panjang dan bulat. Okey, yang ketiga, magnet ladam. Magnet ladam depan dia ni dia macam bentuk U tapi depan dia sempit je. Dia tak macam huruf U luas. Ini sempit je depan dia ni. Okey, tu magnet ladam. Ingat magnet ladam. Dan yang keempat, magnet bentuk U. Magnet bentuk U jauh macam betul-betul huruf U. Okey, ni jauh antara dua kutub ni jauh. Dia jauh macam tu. Ladam macam ni. Ni bentuk U. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, magnet butang. Magnet butang, dia rendah dan dia bulat. Dia tak ada lubang. Ingat, magnet butang tak ada lubang. Okey, dan yang terakhir, yang keenam, magnet cincin. Magnet cincin, dia macam butang tapi bukan butang. Dia ada lubang dekat tengah. Dia panggil magnet cincin. Ada 6 magnet. Magnet bar, magnet silinder, magnet ladam, magnet bentuk U, magnet butang dan magnet cincin. Okey?
Itu 6 jenis magnet yang awak kena ingat. Bentuk dan nama. Jangan tertukar. Sekarang kita nak tengok objek yang tertarik kepada magnet. Objek apa yang tertarik pada magnet? Contoh macam magnet tu kita letak dekat dahi awak. Dekat tak magnet tu dekat dahi awak macam tu? Dia tak dekat kan? Sebab magnet tertarik pada besi dan logam. Okey, kita tengok contoh dia. Mari kita lihat objek yang tertarik kepada magnet. Di sini ada beberapa objek yang telah disediakan. Guli, penutup botol logam, kayu aiskrim, klip kertas, paku, pembaris besi, butang plastik, pemadam, pembaris plastik, skru dan pin baju. Okey, ni antara contoh yang dia test pada magnet. Yang manalah tertarik pada magnet? Ada guli, penutup botol logam, kayu aiskrim, klip kertas, paku, pembaris besi, butang plastik, pemadam, pembaris plastik, skru dan pin baju. Yang mana yang dia tertarik? Ingat tadi maklumat cakap dia tertarik pada logam ataupun besi. Okey, kalau jenis yang kulit, getah, plastik, kayu tu dia tak tertarik. Nanti kalau awak lekat pun dia akan jatuh. Kalau awak letak penutup botol, ada contoh yang ada besi atau ada logam, awak letak tak jatuh pun, dia melekat pada logam. Okay, kita tengok apa dia. Murid-murid, manakah di antara objek-objek ini yang akan tertarik kepada magnet? Ya, penutup botol logam, klip kertas, paku, pembaris besi, skru, dan pin baju. Ni je yang tertarik pada magnet. Penutup botol logam, klip kertas, paku, pembaris besi, skru dan pin baju. Tengok semua yang menarik pada magnet tu semuanya yang yang logam ataupun yang besi macam tu. Dia bukan contoh kayu ke plastik, getah macam ni, tak tertarik pun pada magnet. Okay, ingat yang tertarik pada magnet ialah logam. Magnet menarik objek yang diperbuat daripada logam. Okay, ingat magnet tertarik pada logam sahaja, dia tak tertarik pada kayu, getah semua tu. Okay, sekarang kita dah belajar jenis magnet, apa dia magnet dalam penggunaan seharian, objek apa yang dia tertarik. Sekarang kita buat latihan. Kita tengok, kita buat latihan muka surat. Okey, sekarang kita buat latihan muka aktiviti, muka surat 41. Kita buat muka surat 41. Okey, muka surat 41 ni alatan bermagnet. Dia suruh tandakan right pada alat yang menggunakan magnet. Okey, ada pencil box, penutup pula. Penebuk lubang, sharpener, tanda nama, pelekat nota dan permainan catur. Okey, sekarang kita tengok apa yang tertarik pada magnet. Okey. Pencil box, kotak pensel tertarik tak pada magnet? Ingat tak tadi dalam video ada tak penutup pencil box? Ada kan? Jadi pencil box ni tertarik pada magnet. Penebuk lubang. Penebuk lubang. Ada ke magnet? Kita letak kertas, kita tekan. Tak ada magnet pun. Tak payah tanda apa-apa. Okey. Sharpener. Ada tak magnet? Tertarik tak pada magnet? Ni plastik. Jadi tak tertarik pada magnet. Tak boleh buat apa-apa. Okey. Dan tanda nama. Tanda nama, tengok. Ni dia tak ada pin pun. Ada ni belakang ni. Okey, tu tanda nama yang menggunakan magnet. Tanda right. Okey, lepas tu
Lekat nota. Yang dekat peti sejuk ataupun tempat kat whiteboard, dekat papan putih. Tu ada magnet tanderai. Okey, dan ni permainan catur. Ingat dalam video tadi kita dah nyatakan permainan catur antara yang ada magnet jadi tanderai. Okey, dah siap muka surat 41. Okey, sekarang kita tengok pula muka surat 42. 42 ni dia nak tahu yang mana jenis magnet. Nama apa magnet ni? Okey. Untuk magnet yang pertama ni, dia suruh isikan nama bentuk-bentuk magnet berdasarkan gambar. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 magnet apa ni? Ingat tak? Okey, dia macam bentuk U. Sebelum tulis, kita tengok dulu depan dia. Okey, depan dia kecil ke luas? Sempit ke luas? Jarak dia tu. Okey, tengok bila tengok jarak dia, jarak dia sempit je sebab ni ada macam bentuk U ni luas. Maksudnya kalau jarak dia sempit, ni magnet ladam. Ni magnet ladam. Ingat ya, dia sebab dia sempit ni magnet ladam. Okey, yang kedua. Bila kita tengok rupa dia, bulat. Lepas tu dia rendah. Apa dia? Dia ada dua yang bulat. Sama ada magnet butang ke magnet cincin. Ingat tak tadi maklumat cakap, kalau magnet cincin dia ada lubang kat tengah. Tapi ni tak ada lubang. Maksud dia, ni magnet butang. Tulis magnet butang. Okey, bila yang kita dah buat ni, kita potong yang dah buat. Jadi magnet ladam kita dah tulis dah. Potong magnet ladam. Dan ni magnet butang. Potong magnet butang. Okey. Seterusnya nombor 3. Bentuk dia panjang. Lepas tu bulat. Ni magnet apa? Magnet silinder. Ni magnet silinder. Ingat, magnet silinder dia panjang dan dia bulat. Okey, dan nombor 4. Lupa. Bila dah siap tulis, kita potong. Magnet silinder dah tulis. Potong magnet silinder. Okey, dan ni magnet apa ni? Depan dia tu jauh. Tadi magnet ladam sempit. Kecil je depan dia. Ni magnet bentuk apa? Macam huruf U. Jadi, betul lah tu. Magnet bentuk U. Magnet bentuk U. Ni magnet bentuk U. Okey, dan yang kelima. Magnet bentuk U. Kita potong magnet bentuk U dah buat. Okey, yang kelima. Dia bulat, lepas tu dia ada lubang. Jadi, kalau yang ni tadi bulat dan tak ada lubang, magnet butang. Kalau bulat ada lubang, maksudnya ni magnet cincin. Tulis magnet cincin. Okey, kita pun potong magnet cincin. Dah tulis dah. Okey, sekarang tengok. Yang terakhir, magnet apa? Panjang. Dan dia berbentuk di segi 4 ni. Segi 4 tepat. Akhirnya, ni magnet bar. Okey, boleh. Okey, inilah magnet dia. 6 jenis magnet. Dah siap dah muka surat 42. Okey, dan yang terakhir. Kita tengok muka surat 43. Okey, kita tengok muka surat 43. Dah siap ya? Pastikan siap ni. Muka surat 42. 6 jenis magnet. Okey, kita tengok muka surat 42. Okay, muka surat 42 ni dia suruh warnakan objek yang dapat ditarik oleh magnet. Ingat tak objek yang dapat ditarik oleh magnet apa dia? Magnet objek yang ada besi ataupun logam. Jadi sekarang kita tengok tisu tandas. Tertarik ke tak pada magnet ni?
Tak tertarik. Okey, jadi tak payahlah warnakan. Okey, dan yang kedua, gunting. Gunting tertarik pada magnet sebab dia besi. Jadi awak warnakanlah gunting ni. Warna gunting. Okey, guna pensel warna. Okey, tak kisahlah awak nak warnakan warna apa pun. Okey, warnakan gunting ni. Okey, dah siap. Okey, batang mancis. Batang mancis ni apa dia? Ni kayu. Lepas ni nyalakan api. Oh, tak tertarik pun pada magnet sebab dia bukan logam atau besi. Okey, kita tengok pula. Paku tekan. Paku tekan. Tertarik ke tak? Ingatlah paku tekan. Dia dia besi. Jadi dia tertariklah pada magnet. Jadi warnakanlah magnet. Warnakanlah paku tekan. Warnakan. Okey, pemadam. Pemadam dia logam atau besi ke? Pemadam dia getah. Sebab awak padam yang pensel yang apa yang awak tulis tu. Dia bukan logam atau besi. Jadi tak tertariklah pada magnet. Okey, tak payah warnakan. Jadi kita tengok pula kunci besi. Kunci besi tertarik tak pada magnet? Tengok dia cakap besi. Maksudnya tertariklah pada magnet. Jadi awak warnakanlah kunci besi ni. Macam tu. Okey. Dah siap warnakan. Kita tengok kat bawah ni. Magnet dapat menarik apa? Kalau yang tadi awak warna tadi. Awak warna apa dia? Tulis balik apa yang awak warna tu. Tu yang awak warna tu yang tertarik pada magnet. Jadi yang pertama gunting. Magnet dapat menarik gunting. Okey, apa lagi? Paku tekan. Tulis paku tekan. P-A-K-U-K T-I-K-E-N kan? Paku tekan. Okey, dan apa dia? Dan terakhir kunci besi. Tulis kunci besi. Dah siap. Okey, dah siap soalan yang pertama. Jadi magnet dapat menarik gunting, paku tekan dan kunci besi. Okey, magnet tidak dapat menarik. Yang mana yang awak tak warnakan? Jadi tulislah balik. Magnet tidak dapat menarik apa dia ni? Pandai, tisu tandas. Tulis tisu tandas. Okey, dan yang kedua, apa lagi? Batang mancis. Batang mancis. Okey, dan yang terakhir, pemadam. Tak boleh tarik. Magnet tak dapat nak tarik pemadam. Dah siap. Jadi magnet tidak dapat menarik tisu tandas, batang mancis dan pemadam. Okey, dan yang ketiga. Apa dia tempat kosong ni? Dapat menarik objek tertentu. Apa dia kita belajar ni? Tajuk apa? Magnet. Jadi magnet dapat menarik objek tertentu. Dah siap. Okey. Dah siap dah. 3 muka surat. Latihan berkaitan dengan magnet. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.